Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta Chawang Sang Hao. Waalaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudari pengurusi majlis, sahabat-sahabat calon-calon kita yang bertanding, sahabat pimpinan daripada Pakatan Harapan, daripada Barisan Nasional, saudara-saudari, uncle aunty yang dihormati sekalian. Saya cukup gembira malam ini ceramah terakhir. Saya dah 1 bulan demam tau. Bukan demam pilihan gaya, demam betul-betul demam. Jadi tiap-tiap malam untuk nak habiskan kempen, terpaksa berhati-hati supaya tidak terlebih demam, tak hilang suara. But we are finally here, Alhamdulillah. Saya ingat kalau lihat kepada kehadiran pada malam ini, saya rasa saudara-saudari, pengundi-pengundi, mereka yang menonton di luar pun tahu, insya-Allah esok kerajaan perpaduan akan ditubuhkan sekali lagi di negeri Selangor. Dan bagi pihak Pakatan Harapan, saya ingin mengalu-alukan Barisan Nasional ke dalam kerajaan negeri Selangor buat kali pertama sejak tahun 2008. Baik, ya. Malam ini kita sepatutnya habis lebih awal kerana esok nak mengundi. Ramai daripada uncle aunty semua yang datang kena balik berehat, esok kena keluar awal. Sama juga dengan petugas-petugas kita, ramai yang akan bertugas sebagai ejen kira undi. Jadi semua kena balik awal. Jadi saya tidak akan ceramah panas macam sebelum ini kerana kita dah habis pukul semua, dah ganap dah Perikatan Nasional ni. Cuma saya nak sebut apa pencapaian kita sejak kempen bermula lebih kurang sebulan yang lepas. Kepada yang hadir di sini, saya bukan saja bercakap kepada saudara-saudari yang ada pada hari ini, malam ini, tetapi juga kepada yang menonton di luar. Kerana setiap malam ada antara 15 ke 20 ribu orang di negeri-negeri yang mengundi ini yang mengikuti ceramah kita sejak lebih kurang 3-4 minggu yang lepas. Apa pencapaian kita? Masa kita mula-mula masuk kempen lebih kurang 3 minggu, 4 minggu yang lepas lah. Kempen rasmi pilihan raya bermula 2 minggu yang lepas. Tetapi PKR terutamanya telah melancarkan jentera dan kempen tidak rasmi sejak sebulan yang lepas. Jadi kita memang dah mula ceramah tiap-tiap malam daripada sebulan yang lepas. Semasa kita mula-mula masuk berceramah sebulan yang lepas, kedudukan undi Melayu oleh Perikatan Nasional memang berada di depan kesemua 6 negeri. Sebab itu saudara-saudari tengok, uncle tengok, nada saya berceramah adalah tak sama seperti sebelum-sebelum ini. Kerana kita masuk dengan kita berada di belakang dalam undi Melayu di semua 6 negeri. Sebabnya ialah kerana selepas kita ambil alih dalam bulan Disember, kerajaan persekutuan memang tumpu kepada membetulkan pentadbiran negara. Jadi kita tak habiskan masa untuk berpolitik di TikTok, untuk turun berceramah, untuk buat isu. Segala masa kita dihabiskan untuk mentadbir negara. Dan tempoh 6 bulan itu telah digunakan sepenuhnya oleh lawan kita daripada Perikatan Nasional, terutamanya watak-watak seperti Sanusi yang memperlekeh dan menghasut terutamanya yang muda-muda Melayu, bahawa kerajaan perpaduan ini tak buat apa-apa. Jadi bila kita masuk berkempen sebulan yang lepas, saya boleh beritahu bahawa keadaannya undi Melayu kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional ketinggalan jauh
di ke-6 buah negeri. Tapi setakat semalam hari Khamis, iaitu angka terakhir sebelum kita masuk mengundi esok, kita ada angka sokongan tiap-tiap minggu. Dia masuk tiap-tiap hari Khamis ataupun hari Isnin selalunya, untuk minggu yang lepas itu. Setakat semalam, dan itulah angka terakhir yang kita dapat, kerana there's no point to do another round of survey today. Saya boleh maklumkan bahawa di ke-6 negeri, secara konsisten di ke-6 negeri, Perikatan Nasional telah hilang undi Melayu antara 10 ke 18%, saudara-saudara. Mungkin yang tepuk ni tak tahu how big is 10 to 18% ni tepuk lah. Dalam sains pilihan raya, hilang double digit undi dalam tempoh yang pendek 2-3 minggu adalah satu peralihan undi yang cukup besar sebenarnya. Sebab itu setakat semalam saya dah boleh sebut dengan selesa bahawa kita insya-Allah akan menang 2/3 dengan selesa di Negeri Sembilan. Saya boleh sebut, saya yakin tak ada masalah di Negeri Sembilan. Keadaan di Selangor, undi Melayu di Selangor secara puratanya ialah hampir sama sekarang di antara Pakatan Harapan dengan Perikatan Nasional. Bezanya ialah di kawasan yang sebelah bandar, undi Melayu kepada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional itu lebih tinggi. Di sebelah yang kampung sedikit, undi Perikatan Nasional itu lebih tinggi sedikit, tetapi secara purata it is actually neck and neck. Jadi sebab itu, kalau saya tadi Najwan tanya macam mana keadaan, saya boleh sebut kita tak ada masalah untuk membentuk kerajaan esok, insya-Allah tak ada masalah. Saya juga rasa optimis kita akan dapat 2/3. I'm quite optimistic we will get a 2/3, kan? Cuma yang saya tak tahu ialah negeri Selangor ini kita dah terlalu biasa dengan majoriti yang terlalu besar. Jadi besar mana majoriti itu yang saya tak tahu. Yang itu yang bergantung kepada pengundi-pengundi atas pagar esok. Tapi saya rasa kita tak ada masalah untuk membentuk kerajaan. Saya rasa kita akan berjaya cecah 2/3 insya-Allah, dan saya berharap kita cecah 2/3 dan dapat angka yang melepasi 40 kursi. Itu doa saya dan harapan saya. Di Pulau Pinang sama juga, insya-Allah kita tidak ada masalah untuk membentuk kerajaan. Insya-Allah kerajaan itu akan kekal kerajaan perpaduan. Yang kita tak tahu sama ada kita akan dapat 2/3 ataupun tidak. Itu saja. Jadi soalan-soalan dia kemudiannya bagaimana di Kedah, di Kelantan, di Terengganu. Di ketiga-tiga negeri ini ada peralihan sokongan Melayu yang kuat kepada kerajaan perpaduan dalam tempoh 2-3 minggu yang lepas. Bezanya di negeri-negeri ini banyak kerusi-kerusi yang 100% Melayu. Jadi untuk menang kerusi-kerusi tersebut, undi Melayu di banyak kerusi-kerusi tersebut kepada kerajaan perpaduan mestilah melepasi 50%. Sedangkan kalau di Selangor, di Negeri Sembilan, sebahagian kerusi di Pulau Pinang, hanya dengan 40%, kerana sokongan yang kuat daripada pengundi bukan Melayu, kita hanya perlukan 40% sahaja untuk menang kerusi-kerusi di Negeri Sembilan, di Selangor dan Pulau Pinang. Di Kedah ada kerusi-kerusi yang hanya perlukan 40%,
tapi banyak kursi lain di utara Kedah, di Kelantan dan di Terengganu yang memerlukan 50%. Jadi walaupun sokongan itu naik mendadak, ada kerusi yang kita boleh menang, masih lagi banyak kerusi yang akan dimenangi oleh Perikatan Nasional. Baik, itu yang pertama, itu kedudukan dia. Yang kedua, saya nak rangkumkan, simpulkan keseluruhan kempen antara kempen Pakatan Harapan, Barisan Nasional melawan Perikatan Nasional. Apa kempen Perikatan Nasional lawan kita dalam tempoh 6 bulan yang lepas? Pertama, dia kempen bahawa ini kerajaan yang tidak berfungsi, tak boleh buat apa-apa, tak ada buat apa-apa, tak ada dasar, tak ada pencapaian. Kononnya ini kerajaan yang incompetent. Look who's talking lah kan. Nak kata ke orang incompetent banding zaman dia memerintah, tapi dia berjaya mainkan ini, terutamanya dengan yang muda-muda selama 6 bulan. Bila kita masuk, mereka rasa mereka akan menang sebab kononnya mereka telah meyakinkan yang anak-anak muda Melayu ini, kononnya kerajaan ini tak buat apa-apa. Ada yang tanya saya, kenapa bila masuk bulan 6 dan bulan 7 Kerajaan Perpaduan mula umumkan setiap satu perkara satu persatu? Dasar ekonomi, kerangka ekonomi, pelan peralihan tenaga, soal gaji, soal reformasi pertanian, semua keluar satu. Dia tanya, ini baru buat kerja ke? Baik, saya nak tanya kepada yang hadir, kita di Setia Alam ini banyak yang terpelajar, banyak juga orang korporat. Bila kita ambil alih satu syarikat yang sakit, kita dapat mandat untuk turn around syarikat itu. Mana ada orang masuk terus buat keputusan bulat-bulat? Itu kalau syarikat, dia ambil masa untuk tengok management report, dia ambil masa untuk tengok audit report, dia ambil masa untuk duduk dengan stakeholder semua ni, panggil pekerja, panggil pemegang saham, panggil kreditor, panggil pelanggan-pelanggan, tengok semua, faham semua. Kemudian ada rancangan itu pun tak boleh diumumkan terus, kerana pergi kepada board of directors, kena pergi kepada creditors, kena pergi kepada stakeholders yang lain. Kadang-kadang kena filekan dengan bursa dahulu. Bila dah selesai semua, baru kita boleh umum. Samalah juga dengan ambil alih kerajaan. Saya bagi contoh yang baik, iaitu soal gaji yang sekarang ini ditunggu-tunggu oleh hampir semua rakyat Malaysia. Soal gaji, saya tahu gaji itu rendah sebab saya seorang majikan. Sebelum ini saya interview budak-budak, saya tanya gaji dia sebelum ini kat mana, berapa. Saya tahu gaji itu rendah. Saya jumpa banyak yang muda-muda, tapi saya tak boleh buat keputusan yang melibatkan berbilion-bilion duit rakyat dan melibatkan berjuta syarikat dan berjuta rakyat Malaysia hanya kerana saya rasa saya tahu. I have a hypothesis, but I have to prove my hypothesis. Jadi macam mana kita nak membuktikan bahawa sebenarnya gaji ini betul-betul rendah? Dan kita nak pastikan bahawa betul bila gaji ini rendah, dia ada kesan keseluruhan kepada ekonomi negara. Sebab itu saya arahkan kepada Jabatan Statistik Negara, kutip semua data yang ada mengenai pekerja dalam sistem kerajaan, daripada KWSP, daripada SOCSO, daripada LHDN, daripada Jabatan Akauntan Negara. Kutip semua, dan setiap seorang pekerja yang berdaftar itu kira gaji dia tiap-tiap bulan. Sehari-hari kita ada lebih kurang 9 juta pekerja yang macam itu. Kenapa sebelum ini Perikatan Nasional tak pernah buat benda ini, walaupun 33 tahun, 33 bulan, 33 tahun aku pindah negara lain dah.
33 bulan mereka memerintah. Sebab benda tu susah. Kita nak kutip statistik gaji 9 juta orang, nak tengok semua, kemudian dapatkan gambaran, kemudian barulah kita dapat sahkan hipotesis kita. Itu mengambil masa 4 bulan lebih, saudara-saudari. Kalau dia nak bising yang jabatan kerajaan ambil 4 bulan lebih, pergilah tengok kaki tangan kerajaan dekat Jabatan Statistik. Mereka balik pukul 10, 11 malam tiap-tiap hari untuk 4-5 bulan yang lepas untuk dapatkan data ini, saudara-saudari. Bila kita dah dapat data, kita sahkan hipotesis itu, barulah kita panggil pula, saya duduk dengan ahli ekonomi, dengan majikan. Kita tanya majikan dulu sebelum kita umum. Bila dah semua selesai, kita dah harmonikan semua dengan stakeholders ini, majikan, pekerja kerajaan, jabatan-jabatan. Barulah kita buat satu kertas dasar yang dibawa kepada Perdana Menteri melalui Majlis Tindakan Ekonomi Negara, dan barulah diluluskan. Sebab itu bila kita luluskan, kita boleh lancar dan ia akan bergerak terus. Dia bukan pengumuman semata-mata. Sebab itu setiap perkara yang kita umum ambil 4-5 bulan sebelum ini, because we have to do the homework first. Sebab kita tidak mahu mengulangi apa yang dibuat oleh PAS dan Bersatu. Mereka umum, lepas itu mereka tubuh satu jawatan kuasa jihad. Lepas itu saya tak tahu dia berjihad apa, saudara-saudari. Tak ada kesan, tak ada apa. Mesyuarat demi mesyuarat makan kuih. 6 bulan, 7 bulan, tak ada kesan. Bila orang marah lagi, tubuh pula jawatan kuasa jihad 2.0. Itu beza dia. Sebab itu bila mereka berkempen berkali-kali kata kerajaan perpaduan ini tak buat apa-apa, bila kita mula lancarkan satu demi satu, akhirnya modal itu dah tak ada dah. Saudara-saudari, adik-adik yang tengok, yang muda ni, bila tengok ke TikTok, bila tengok ke Facebook, Twitter tak payah cakap lah, kita memang bermaharajalela di Twitter. Kalau tengok di Facebook, kalau tengok di TikTok, YouTube pun kita bermaharajalela. Kan? So, kepada uncle-uncle ni, kita ada 4 platform tau. YouTube, Twitter, Facebook dengan TikTok. Pakatan Harapan is the king dekat Twitter dengan YouTube. So jangan bimbang yang ini. Facebook 50-50. Kita ke belakang sebelum ini dekat TikTok sahaja pun. Sebab itu kalau saudara-saudari tengok dekat Facebook, dekat YouTube, dekat Twitter, tak payah katalah, dan kebelakangan ini dekat TikTok, saudara-saudari akan tengok bahawa serangan-serangan yang dimainkan oleh cyber trooper Perikatan Nasional itu, dia dah tak mempersoalkan hala tuju dah, tak tanya dah, dia tak bising dah, kerana dia tahu bahawa apabila Datuk Seri Anwar lancar buat secara bertubi-tubi dalam tempoh 2 bulan yang lepas, hujah mereka bahawa kerajaan perpaduan ini tidak berfungsi, hujah itu telah terjawab dengan sendiri. Kemudian apa lagi yang senjata mereka yang mereka rasa boleh memenangkan mereka dalam pilihan raya kali ini? Senjata mereka ialah badut-badut. Sanusi. Kita kat sini kita gelak kat dia. Yang keliling dia tu Sanusi sepak bola je. Allah, inilah Perdana Menteri paling hebat kita pernah ada. Uncle gelak, uncle, you'll be surprised, kan? Kenapa suka dengan Sanusi ni? Sebab Sanusi ni dia macam saya, sama-sama bodoh. Kan? Jadi saya lama-lama kata ikut suka korang lah, bodoh lah korang, ikut suka lah. Tak guna cuba meyakinkan yang macam ini. Tapi salah mereka apa dia? Dia gunakan Sanusi ini kononnya sebagai poster boy
Kononnya inilah pimpinan masa depan yang boleh jadi Perdana Menteri sebab dia cukup hebat, dia cukup berani. Dia panglima kepada Perikatan Nasional. Tak cerdik lah. Bila dia kata dia panglima itu, ia memudahkan kerja saya dengan Saifuddin Nasution. Saifuddin dedah satu demi satu pasal REE. Kemudian dia datang Selangor pula, dia biadab dengan semua orang. Mula dia biadab pasal gigi saya, tak apalah kan. Kemudian dia biadab pasal Menteri Besar Selangor tak cukup inci, tak apalah. Sebab yang ini semua yang menonton ni semua tak tahu. Kalau Amir tak cukup inci, itu bukan masalah Menteri Besar Selangor saja. Itu masalah Malaysia, sebab secara statistiknya anak-anak kita di Malaysia memang bantut berbanding dengan anak-anak lain di seluruh rantau Asia Tenggara ini. Memang orang kita bantut dah sekarang. Baik, bila dia hentam saja dan biadab dengan Sultan Selangor, dia bagi satu lagi bola tanggung, sebab lepas itu dia telah melibatkan polis. Jadi panglima yang hebat ini, bila dia kena dedah pasal penyelewengan dan juga dakwaan pencurian logam nadir bumi di Kedah, dia tak boleh jawab. Mula dia kata, saya tak tahu apa-apa, saya tak tahu apa-apa. Orang tunjuk, dia kata, saya tak tahu tapi pegawai saya. Bila tunjuk lagi, sebut nama uncle itu, Uncle Solofa, dia kata, saya tak tahu, saya tak tahu. Bila tunjuk gambar, dia jawab, saya ambil gambar saja. Tiap-tiap hari ni uncle, dia ada saja pusing dia, pusing. Jadi pengundi atas pagar Melayu dia nampak ini bukan panglima. Nak panggil apa Sanusi kalau dia bukan panglima? Badutlah. Kemudian bila polis mula cari dia, saya masuk lokap puluh-puluh kali. Saya tak pernah kata saya berani. Saya ada kes mahkamah 14 kali. Saya tak pernah berkempen kata saya berani. Bagi saya, kamu berani buat, kamu tanggunglah. Kalau kamu rasa kamu benar, kalau kamu kena tangkap, sudah tentu kamu berani masuk ke mahkamah dan pertahankan kes kamu. Macam saya buat dulu 14 kali masuk mahkamah, kes 14 kali menang semua. Tak pernah saya salahkan polis, tak pernah saya buat salah, tak pernah saya gaduh dengan polis. Dulu-dulu ingat tak, bila orang tanya saya, YB, you tak penat ke masuk dalam lock-up semua dengan polis ni? Saya kata, look on the bright side. Masuk lock-up bukan saja boleh berceramah dengan polis-polis, boleh juga berceramah dengan banduan-banduan. Saya kata, saya tak kata saya panglima pun. Tiba-tiba pas dia nak menang, dia tunjukkan ada Sanusi, panglima besar hebat. Tapi bila polis cari, tak berani pergi saudara-saudari. Orang Melayu, uncle auntie, kalau yang banyak yang Cina, yang India ada kat sini, kalau PAS dan Bersatu ingat budak-budak Melayu ini bodoh, you are stupid. They are judgmental, betul, tapi they have a brain. Dia boleh tengok, dia boleh proses bahawa ini yang kamu kata berani, ini yang kamu kata hebat, ini yang kamu kata nak lawan Anwar Ibrahim, belum apa-apa lagi lari dah polis baru telefon pun. Kemudian setiap kali dia bercakap, dia cari gaduh dengan orang. Setiap kali bercakap, dia kena saman. Lama-lama dia kena gam, saudara-saudari. Parti dia sendiri, kempen strategi dia ialah meletakkan Sanusi sebagai poster boy untuk masuk pilihan raya. Kempen strategi masuk tong sampah 1 minggu sebelum mengundi. Daripada hari Ahad yang lepas, pimpinan PAS sendiri didakwa mengharamkan Sanusi daripada berceramah. Akhirnya Sanusi betul-betul jadi badut, saudara-saudari. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, dia masuk kempen ini dengan dia tunjukkan kononnya dia stabil, paling stabil lah.
Sebab dia nak kata sebelah kerajaan perpaduan ini tak stabil. Ada Pakatan yang bergaduh sebelum ini dengan Barisan Nasional. Ada UMNO yang tak suka kepada DAP. Jadi dia nak beritahu kepada pengundi-pengundi Melayu, kononnya kerajaan ini tak stabil. Kalau you undi mesti jatuh punya. Baik, apa yang berlaku dalam tempoh 2 minggu yang lepas? Yang keluar parti satu demi satu. Parti mana? Bersatu, saudara-saudari. Yang bergaduh sampai halau Presiden Parti Rakan. Gerakan sampai sudah jadi gelakan. Kena gelak sama. Nak bertanding tapi tak berani bertanding kursi Cina, ambil kursi Melayu. Bila ambil kursi Melayu, yang PAS, yang ini perangai PAS daripada dulu. Dia tak pernah hormat kawan. Dia tak pernah. Kami tahulah, saya orang PKR lama dengan PAS ni. Dia tak pernah hormat janji dan kawan. Kalau kursi itu kita janji bagi dekat kawan, sepatutnya dia sokong. Kalau dia tak dapat kursi itu, dia boykot, saudara-saudari. Jadi dia dah boykot siapa setakat ini? Dia dah boykot Dominic Lau dekat Bayan Lepas. Dia juga dah boykot Azmin Ali sebab kursi Hulu Kelang tu dia rasa dia punya. Dia kata dia stabil. Tapi dalam kerajaan perpaduan mana ada boykot-memboykot? Sampai pimpinan rakan-rakan kita daripada Sabah dan Sarawak pun datang ke sini, saudara-saudari, untuk tolong kempen. Sedangkan mereka bergaduh sama, mereka boykot-memboykot, keluar sama keluar. Dan 3 hari yang lepas, pimpinan daripada Bersatu, majlis pimpinan tertinggi dia, Dr. Faiz, keluar cakap Bersatu ni dah rosak dah sebab ada kartel-kartel yang dibawa oleh Azmin. Aku dah cakap dulu, jangan ambil orang macam Azmin ni, nak ambil juga. Mana dia pergi rosak parti tu, dia tikam kok belakang. Baik, yang terbaru apa dia? Yang paling baru petang tadi apa dia? Bukan saja gerakan gaduh dengan Bersatu, Bersatu gaduh sama Bersatu, Bersatu gaduh dengan PAS. Petang tadi, saudara sekali, PAS pun dah bergaduh sama PAS, saudara-saudari. Kelantan tengah kecoh sebab 1 hari sebelum mengundi, Hadi Awang sudah pecat bakal Menteri Besar PAS dekat Kelantan. Dia pecat. Sekarang ini kem demi kem duk bergaduh dekat Kelantan itu. Jadi sebab itu yang kat depan saya ni memang semua penyokong Pakatan Harapan. Saya tak bimbanglah semua undi kita esok. Saya nak bercakap kepada yang atas pagar Melayu dekat luar, yang dekat Kelantan, Pulau Pinang, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan. Dia kata dia perpaduan Melayu. Dia kata dia kestabilan. 6 bulan dia ulang benda itu. Sekarang ini 1 hari sebelum masuk pilihan raya, siapa yang berpecah, siapa yang bercakaran, siapa yang berbunuhan sesama mereka, saudara-saudari. Sedangkan kita sampai ke hari ini, di setiap pentas yang ada pimpinan UMNO, kita turun dan bantu dia. Sama juga di setiap pentas Pakatan Harapan, pimpinan kanan UMNO naik bersama-sama kita kerana kita disatukan oleh satu misi nasional kita. Dan yang keempat, dia kempen. Betul-betul kempen ini, kononnya mereka boleh mentadbir negara dengan lebih baik. Sebab dia kata, itu siapa, Sanusi datang ke apa? Sabar. Oi, kalau Sanusi datang happy aku. Dia kata kita tak boleh mentadbir, tak ada rancangan, tak ada orang yang baik-baik, semua teruk. Jadi dia kata dia ada teknokrat, ada plan yang bagus-bagus, ada orang cerdik-cerdik. Sebab itu saya cabar mereka berdebat. Kalau betul kamu ada plan ekonomi yang baik untuk negara, sila datang. Saya kenal Dr. Ashraf Wajdi tadi daripada saya tingkatan 4. Saya tingkatan 4, dia tingkatan 5. Kami masuk pertandingan debat.
debating competition. Saya jumpa dia dekat pertandingan separuh akhir kebangsaan. Saya menang lah, dia kalah lah kan. Tapi saya nak beritahu, pengalaman saya berdebat sejak sekolah rendah lagi, saya nak beritahu yang saya berdebat dengan Dr. Ashraf Wajdi tahun 1993 itu jauh lebih baik daripada yang saya berdebat dengan Wakil Perikatan Nasional 2 hari yang lepas. Kita bentang satu-satu, akhirnya dia tunjuk rumah, saudara-saudari. Saya kalau ada masa yang panjang, saya sebenarnya nak tanya banyak soalan sebab dia tunjuk rumah, dia tunjuk bumbung tak? Saya nak tanya, soalan pertama saya nak tanya, kamu kata ini model ekonomi kamu, ada bumbung, ada tiang, ada rumah ni nak? Saya nak tanya, air ada tak? Air. Saya tak ada tanya hari tu. Saya nak kena fikir, alamak kalau aku tanya ni kan, tapi tak ada lah, sebab debat masa pendek. Saya nak tanya Syahir, yang kau buat rumah cantik-cantik ekonomi ni, air ada ke tidak? Sebab buat rumah cantik-cantik nanti, ini kita bagus, itu air tak ada, super tak payah. Kemudian saya nak tanya satu lagi, ni model PAS kan, model ekonomi PAS ni, ini tak kena ni, tak betul. Sebab kalau ikut model ekonomi PAS, rumah yang lambang dia ekonomi yang baik, rumah pimpinan PAS semua ada Mercedes dekat depan. Mercedes tak ada tu. Tapi saya tak ada nak tanya je malam itu. Dia tanya, dia kata, kita perlukan kestabilan, ekonomi mesti stabil. Dia nak ulang yang konon dia stabil. Dia pun cakap, kita perlukan ekonomi yang stabil, sebab itu kestabilan ekonomi itu adalah bumbung. Saya pun tak ada nak jawab sebab masa pendek. Engkau gila ke? Ada kau buat rumah dengan bumbung, tiang tak ada? Orang kalau buat dekat Setia Alam ni mampus lah, tak dapat CF, tak boleh masuk lah. Bayangkan benda yang mudah macam itu pun dia tak boleh sebut, tapi ada hati untuk dia memimpin negara ini. Lepas ni Amir sampai lah. Itu orang lain lah, aku ingatkan Amir. Baik Jadi hanya ada 4 benda ini je ada kempen. Setiap satu daripada kempen dia itu, semua kita telah jawab dan kita matikan. Dia kempen kata kerajaan tak ada hala tujuan, kita dah tunjukkan pelan ekonomi, kita dah lancarkan, tak ada masalah. Dia kata dia berani, datang Sanusi sampai sekarang kena gam, tak tahu ke mana. Ajak debat, Azmin tak berani, Sanusi tak berani. Akhirnya hantar budak sekolah nama Syahir, pun tak kena. Dia kata dia stabil. Sekarang yang bergaduh berpecah belah. Lepas ini kalaupun dia menang di Kelantan, dia akan bergaduh besar. Yang dia kata dia stabil, tapi yang kucak-kacir dia kata dia ada pelan yang baik untuk negara kita. Saudara-saudari tahu pelan dia itu hanyalah lukisan rumah yang tak ada air. Baik Jadi saya nak rumuskan begini, sebab kita nak balik awal. I don't think we should go beyond 11:15. Give me about 5 more minutes untuk saya rangkumkan. So here we are. Saya sebenarnya tak kisah sangat siapa yang menang kalah, to be frank. Bagi saya, kita hanya ada satu peluang yang baik untuk memperbetulkan negara kita, itu saja. We are at the best junction now, and at the best trajectory to do this. Why? Yang ini saya nak appeal direct kepada pengundi-pengundi atas pagar, pengundi Melayu, Cina, India, pengundi yang totok pakatan, pengundi yang UMNO totok. Saya nak beritahu begini. Masa saya rundingkan awal-awal untuk bentuk kerajaan perpaduan, memang betul antara orang pertama yang telefon Datuk Seri Anwar
yang beritahu Datuk Seri Anwar seawal pukul 9 malam keputusan pilihan raya, sebelum pun keputusan keluar. Antara yang paling awal telefon Datuk Seri Anwar dan beritahu Datuk Seri, we have to talk to UMNO now. It was me. Orang tanya saya, kenapa? Saya tahu ramai orang UMNO yang masih marah kat saya kerana kerja saya dulu dedahkan kerosakan dan penyelewengan yang datang daripada beberapa kerat pimpinan UMNO. Saya tahu kalau yang UMNO marah dekat saya sampai sekarang. Tapi saya jugalah orang antara yang pertama yang menyebut bahawa we have to form a government with UMNO now. Kenapa saudara-saudari? Sebab kita bukan berlawan antara parti dengan parti. Kita berlawan ekstremisme. Ekstremisme ini datang dalam parti-parti yang berlainan. Parti bertukar-tukar, tetapi ancaman ekstremisme dan budaya membodohkan rakyat ini akan tetap ada. And negara ini, this country can only survive and thrive if it is moderate and center driven, saudara-saudara. Therefore, I am agnostic as much as I am colorblind. We are driven by purpose. This country is a multiracial country. We cannot survive on our own individually. I've said this for the last 15 years. It doesn't make me any less of a Malay to accept that we can only thrive if we work together as one group, strong unit. Jadi apa ancaman yang paling besar kepada usaha kita untuk membentuk satu masyarakat Malaysia yang pelbagai kaum, yang progresif, yang saling menghormati dan belajar dari satu sama lain? One common enemy, saudara-saudari, extremism. No matter what the party, no matter who, anyone who brings and play the politics of extremism is our enemy. Sebab itu kalau UMNO bersetuju dengan kita, seperti mana juga GPS bersetuju dengan kita, seperti mana juga GRS bersetuju dengan kita, bahawa we are bound by this common mission to forge a progressive multiracial Malaysia so that we can chart the country forward. If you are in my shoes, wouldn't you do the same? Because they are no longer the extremists ke apa? Dia tak lagi bermain. Yang semua anasir-anasir perkauman semua ini, semua dah diambil alih oleh PAS dan juga Bersatu. UMNO telah kembali kepada asasnya pada zaman Tunku Abdul Rahman dahulu. It was a progressive party untuk Melayu kampung. Of course, it got corrupted along the way, but who didn't? Sebab itu, saudara-saudari, kepada pengundi-pengundi Pakatan Harapan yang rasa berat hati untuk mengundi calon Kerajaan Perpaduan esok, termasuklah kawan-kawan saya dapat banyak mesej ni. Aku tak nak keluar sebab aku tak pernah pangkah BN seumur hidup. I don't want to do that. I'm appealing to you, trust the process. Trust the process. InsyaAllah, this is another round of a rebirth of our society, and we should welcome anyone who wants to be on board with us, so long as we remain true kepada misi kita untuk membentuk sebuah kerajaan yang progresif. Sama juga kepada sahabat-sahabat saya yang dalam UMNO, yang beritahu, aku ni cukup benci dengan Hafizi.
tahun kerja dia hantam UMNO saja. Kalau tengok video-video dia, kerja dia hantam UMNO saja. Saudara-saudari, kepada kawan-kawan UMNO, musuh sebenar saudara-saudara di dalam UMNO bukan kami daripada PKR atau DAP atau Amanah. Kita tidak bertanding di kursi yang sama. Kekuatan kami ialah di kawasan-kawasan bandar dan campuran. Masa depan UMNO ialah untuk mematikan politik ekstrim yang dibawa oleh PAS dan Bersatu di kawasan-kawasan luar bandar Melayu. Di situ tempat pertempuran UMNO. And let me offer you this. Let me offer kawan-kawan dalam UMNO this. Yang menonton semua, let me offer this. Siapa lagi yang lebih baik sebagai rakan kamu untuk kita pergi kejar dan londehkan PAS dan Bersatu ini kecuali muka-muka macam saya ini, saudara-saudara. I can tell you dalam kempen 2-3 minggu ini, kempen menyerang dan melemahkan, membina naratif untuk melemahkan PAS itu dipikul oleh kami daripada PKR. And we can do a very good job at it. And UMNO insyaAllah dengan bersama-sama dengan kita, together bersama-sama, kita akan pastikan kita bawa politik yang sederhana, politik rakyat, politik progresif daripada bandar-bandar sampai ke kampung-kampung, dan kita lawan mereka yang cuba merosakkan pemikiran rakyat daripada PAS dan Bersatu ini. Jadi kalau ada ragu-ragu, kalau ada lagi ragu-ragu, saya minta senang saja. Kalau ada lagi ragu-ragu, dia ada beberapa petua-petua dia. Kalau kita kan rasa macam saya demam sekarang ni apa, kita makan ubat kan, makan pil ke, makan paracetamol, baru kita rasa okey boleh buat kan. Kalau adalah yang Cina ke, yang PH ke, yang UMNO ke, yang ragu-ragu, saya ada beberapa petua. Satu, pergi ke TikTok, tengok video Sanusi. InsyaAllah saudara-saudari, tak payah kita sebut, you know what to do. Sama juga yang muda-muda ini, yang Melayu terutamanya, yang menaruh harapan kononnya Malaysia ini boleh ditadbir oleh sebuah perikatan Melayu-Melayu sahaja, kerana perikatan PAS Bersatu ini ada tokoh-tokoh Melayu yang boleh menyelamatkan saudara-saudari dalam cabaran ekonomi kini. Petua saya mudah saja, tengok video Syahir, saudara-saudari. Then you know what to do. Jadi sebab itu, akhir sekali lah, we have to go. It's time kita balik, berehat. Saya nak mengambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih kepada semua. It has not been easy. Saya dah berkempen ini lama, daripada umur saya 30-an. Saya dah 46 tahun sekarang. Saya mula berceramah umur 21 tahun, masa hari Anwar Ibrahim kena pecat 1998. Saya boleh beritahu ini adalah antara kempen yang paling susah yang saya kena lawan, kerana kita masuk dalam keadaan kita ketinggalan jauh awal-awal itu dengan undi Melayu. But I can tell you, terima kasih rakyat Malaysia, you are the best. Saya tak sangka sebenarnya dalam tempoh 2-3 minggu we had turned the situation around di beberapa negeri. We had closed the gap so well di beberapa negeri yang lain. InsyaAllah. Bagi kita 5 tahun lagi, saya pasti saudara-saudari, we all will be proud of what we are as Malaysians. Tadi Fahmi ada sebut macam-macam, tapi saya nak sebut satu benda saja yang dah lama kita tak lihat. Ni uncle auntie yang banyak duit ada stok ni, you faham? You see, negara kita, pasaran saham kita
Maksudnya bond market dengan equity market. Our capital market ada bond market, ada equity market kan. Kita dah lama dipinggirkan oleh pelabur-pelabur portfolio, pemegang-pemegang dana dunia. Dia kalau ada duit, dia lagi sanggup letak kat Vietnam. Dia lagi sanggup letak duit dekat Filipina. Dia tak nak letak duit kat Malaysia. Jadi year after year we've seen foreign portfolio managers chose to skip Malaysia. Kerja saya sebagai Menteri Ekonomi tiap-tiap hari check Bloomberg 4-5 kali. My mood itu bergantung kepada Bloomberg turun naik. Kalau capital market turun, mood saya buruk. Kalau nampak dia tambah 5 mata tu, saya senyum tiba-tiba. That is, the strain of trying to fix the country. Saya nak beritahu, semalam 10 Ogos we hit a very important milestone. Semalam kita cross the mark yang mana foreign portfolio fund coming into our capital market has reached 12.7 billion, and that was, before you clap, that was the highest since March 2016. That was the highest. And it went without any fanfare pun. Senyap saja, orang tak tahu saja. But it gives me comfort that there is a chance. Kalau dengan 2-3 pengumuman sahaja, kalau dengan dasar-dasar yang baru beberapa kita boleh lancarkan ini, kita dah boleh meyakinkan pelabur-pelabur dana antarabangsa dengan sebegitu cepat. Kerana wang itu masuk dengan secara mendadak itu daripada pelancaran ekonomi madani oleh Datuk Seri Anwar. Because I check every day. My officers report every day berapa masuk hari ini. If within one or 2 weeks you could see the increase, maksudnya kalau kita berjayalah buat segala reformasi undang-undang kita, reformasi ekonomi kita, I think selepas ini kita akan menjadi bangsa yang boleh berbangga dengan negara kita, saudara-saudara. Saya pasti ramai di antara kita tak pernah minta apa-apa daripada negara ini atau kerajaan kita. Kita tak minta untuk diberi projek, kita tak minta untuk diberikan wang, but we want to get our pride again for being a Malaysian. Dan insyaAllah sebelum ini saya tak pernah bercakap macam ini kerana saya belum tengok hasil dia lagi. Every day I fear for what will happen to our economy. I have to say that every day. Sebab kita ni kecil. Segala benda yang berlaku di dunia ini ada kesan kepada kita. Dan kita ambil alih negara ni dalam keadaan yang payah. It takes so long untuk fix one by one. So I was really looking for some quick signs that it is doable. And we got that sign semalam, that semalam 10 Ogos juga hari lahir Anwar Ibrahim, we cross the mark that it was the highest since March 2016. About 10 billion into bond market, 2.7 billion into equity. 6 months in a row naik. Jadi maksudnya saya yakin sebenarnya it is doable. But for that to happen, kita perlukan setiap seorang daripada saudara-saudari rakyat Malaysia, yang Melayu, Cina, India, Iban Kadazan, yang tua, yang muda, yang bandar, yang kampung. Kita perlukan setiap seorang. Sebab itu saya nak terima kasih, macam saya sebut tadi, you've been a good sport. Rakyat Malaysia ni, you've never failed to impress me. Saya sebut puji sebab saya nak minta benda yang last sekali. Walaupun kita telah berjaya mengurangkan sokongan anak-anak muda Melayu kepada Perikatan Nasional double digit within the last 3 weeks, ia juga bergantung kepada turnout rate semua orang.
dalam pilihan raya umum yang lepas, sebahagian sebab kenapa keputusan pilihan raya jadi begitu ialah kerana jumlah keluar mengundi di kalangan pengundi-pengundi Cina dan India adalah yang paling rendah sejak 2008. 2013, 2018, peratusan keluar mengundi, pengundi bukan Melayu sekitar 81 ke 83%. Last election, it dropped to 68%. So you have to come out. I don't know whether it's too late. I don't know whether you've told your family members. I don't know whether outstation voters will come back. But we all have our role to play. Jadi dalam tempoh 2-3 jam ini, let's do our best. Get as many people as possible. Di Kedah, di Pulau Pinang, di Selangor, di Negeri Sembilan, Kelantan tak banyaklah Cina kan, tapi ada lah di Kota Baru, di Kelantan dan juga di Terengganu. Kita kena pastikan kawan-kawan bukan Melayu kita, our family members, come out so that kita hit 80% turnout rate seperti dalam pilihan raya yang lepas. And if we get that untuk Selangor, kalau esok turnout rate, jumlah keluar mengundi, pengundi bukan Melayu melepasi 80%, saya rasa kita akan dapat antara 40 ke 43 kerusi, jauh melepasi 2/3. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak-banyak. We've done our best. Saya rasa dia akan jadi status quo esok. 3 negeri dipegang seterusnya dengan majoriti yang besar oleh Pakatan Harapan. 3 negeri kekal dengan Perikatan Nasional, tetapi dengan lebih banyak kemenangan di kalangan calon-calon UMNO dan Pakatan Harapan di negeri-negeri yang tidak disangka macam Kelantan, sebahagian di Kedah. Jadi sebenarnya it is a status quo, and let's get over and done with this supaya kita boleh go back to the important work of governing this country. So ini ceramah saya yang terakhir untuk beberapa tahun kot. I don't think saya berceramah until next election. Jadi keep up the spirit, have a good heart, insyaAllah. And then when you have a good heart and you have a good intention, trust the process, insyaAllah we will get there. Jadi dengan harapan dan doa itu, saya yakin we will do our best. I will see you Monday, insyaAllah, back in office. Kepada mereka yang ada office, we have a lot of work to do. It's our job to make Malaysia the country that we can be proud of, insyaAllah. Jadi terima kasih. Sese. Saya tengok yang semua datang ni, dia orang selalunya ingat yang last malam ini dia mesti makin berapi-rapi dah. Berapi-rapi terbakar korang nanti. So I think it's a good ending to a long campaign, kerana we all have to go and do our job. Jadi thank you very much. Sese, Nandri, Vanakkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.